Berani di tempat yang salah. Mahkamah Tinggi Alor-Setar Isnin lalu memerintahkan Menteri Besar Sementara Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Mak Noor untuk tidak mengeluarkan, mengulangi dan menerbitkan kenyataan yang memfitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi Pakatan Harapan itu berjaya memperoleh perintah injunsi sementara menghalang Mohamad Sanusi daripada terus mengeluarkan kenyataan mengaitkan beliau dengan perlakuan tidak bermoral. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili Anwar berkata Hakim Mahazan Mat Taib membenarkan permohonan ex parte sebelah pihak yang difailkan Perdana Menteri. Perintah injunsi itu dikeluarkan bagi menghalang defendant Mohamad Sanusi, kaki tangan atau ejennya daripada mengulangi atau menerbitkan kenyataan-kenyataan serupa yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan plaintiff iaitu Anwar sama ada secara langsung atau dengan sindiran dalam mana-mana saluran media sosial, defendant, laman web dan mana-mana platform lain. Defendant juga harus mematuhi perintah injunsi ex parte ini dengan serta-merta selepas penyampaian perintah ini kepada defendant, kata Nair lapor Harapan Daily. Menurut laporan, perintah injunsi tersebut adalah berkaitan saman fitnah yang difailkan Anwar terhadap Mohamad Sanusi pada 13 Disember tahun lalu. Semasa kempen ceramah jelajah PN Best Tambun pada 13 November 2022, Mohamad Sanusi telah mengeluarkan ucapan berbaur fitnah terhadap Anwar yang membawa maksud pengerusi Pakatan Harapan itu mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan. Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kedah itu mendakwa Anwar telah memperdaya Yang di-Pertuan Agong seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Bagaimanapun, Anwar mendakwa ucapan dalam ceramah itu tidak benar, keji serta berniat jahat dengan tujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian peribadi terhadap beliau dan Pakatan Harapan. Beliau memohon ganti rugi am, turut serta teladan selain perintah untuk menghalang Sanusi daripada terus mengungkap, mengarang dan menerbitkan kenyataan serupa dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Menurut Peguam Nair, kes saman tersebut sedang menunggu pendengaran. Namun, Mohamad Sanusi masih mengulangi kenyataan fitnah yang serupa berkaitan dengan pembicaraan jenayah Anwar yang lalu. Tegas beliau, ia diulangi Mohamad Sanusi dalam dua ceramah di jelajah PN Best Negeri Sembilan pada 18 Mac lalu dinilai Negeri Sembilan dan jelajah Selangor Baharu Selayang pada 11 Julai di Selayang, Selangor. Hakim memerintahkan Sanusi perlu mematuhi perintah injunsi itu dengan serta-merta selepas perintah berkenaan disampaikan kepadanya. Hakikatnya, ini bukan pertama kali Mohamad Sanusi terbabit dalam perbuatan adu domba atau fitnah. Sebelum ini, beliau gagal dalam rayuan saman fitnah bekas Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar. Rayuan anak guam untuk menaikkan jumlah ganti rugi pula dibenarkan daripada RM50,000 kepada RM120,000. Inilah jumlah ganti rugi yang paling tinggi dapat. Susah nak lepas nilai RM100,000 sekarang ni, jelas peguam yang mewakili Mahfuz Nur Azmir Zakaria. Mahfuz mewafatkan saman tersebut pada 9 Oktober 2019 terhadap Mohamad Sanusi yang mendakwa menerusi hantaran di Facebooknya pada 30 Julai 2019 mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pokok Sena dalam isu pemindahan spot Toto ke kawasan tersebut. Pada 18 Julai lalu, Mohamad Sanusi didakwa di Mahkamah Session atas dua tuduhan mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Shah dan penubuhan Kerajaan Perpaduan atas titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam satu ceramah politik di Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Selangor pada 11 Julai. Beliau didakwa mengikut Perenggan 4-1-A Akta Hasutan 1948, Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4-1. Akta yang sama kerana menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Mahkamah menetapkan 4 Oktober hadapan untuk sebutan semula kes. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Jeneri itu juga dilarang membuat apa-apa komen sehingga kes selesai, lapor bernama. Namun, beberapa hari selepas itu, Mohamad Sanusi mendakwa rancangan untuk menangkap dan menjatuhkan kredibilitinya sudah dirancang sejak 6 bulan lalu. Kenyataannya mengundang amaran daripada Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche, bahawa apabila pihak polis mengambil tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang, jangan membuat cerita-cerita lain. Beliau menasihatkan semua pihak, khususnya orang Islam, supaya melihat semula rukun negara, khususnya kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Nampak tak? Mohamad Sanusi berlagak seolah-olah bersultan di mata, beraja di hati. Beliau langsung tidak menghormati proses undang-undang dan rukun negara.
Justru, Jom Channel tertanya-tanya, kenapa ada pemimpin yang mengaku mahu mempertahankan Islam tetapi tanpa segan silu melakukan perbuatan mengadu domba berulang kali? Sehingga ada pihak mangsa dan pihak berkuasa terpaksa menggunakan mahkamah untuk menghalangnya. Tidak kira apa agama yang dianuti, adu domba adalah perbuatan yang terkutuk. Dalam Islam, perbuatan mengadu domba atau fitnah amat dilarang dan termaktub dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu dosa. Pengadu domba atau pemfitnah akhirat kelak akan dihumban dalam api neraka jika individu berkenaan tidak sempat bertaubat. Dalam sebuah hadis daripada Huzaifah radhiyallahu an diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam keras pengadu domba. Baginda bersabda yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada kelonggaran bahawa semasa kempen pilihan raya adu domba atau fitnah boleh digunakan sebagai strategi untuk meraih kemenangan. Ini kerana perbuatan keji itu boleh menjadi punca pembalahan dalam masyarakat. Malangnya, oleh kerana Muhammad Sanusi juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, lagak beliau menjadi ikutan pemimpin PAS lain yang sedang mencari populariti dalam parti itu. Justru tidak hairan apabila seorang wanita yang dipercayai pemimpin Muslimat PAS Melaka menularkan semula sebahagian kecil klip video yang mengandungi titah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada tahun 2013 dengan tujuan mahu mempengaruhi pengundi agar menyokong parti itu pada pilihan raya negeri ke-15 ini. Sedangkan menurut orang kaya bendahara Seri Maharaja Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin, Sultan Nazrin tidak sama sekali memihak dan jauh sekali daripada memberikan sokongan secara terbuka kepada mana-mana kumpulan politik. Percubaan meletakkan Sultan Nazrin sebagai penyokong PAS sedangkan baginda adalah seorang raja pemerintah bagi seluruh rakyat negeri Perak tanpa mengira ideologi politik, agama dan bangsa adalah satu adu domba. Seperti mana tindakan pihak polis telah diambil ke atas Muhammad Sanusi bagi kes beliau yang dilihat mempelekeh titah Sultan Selangor dan yang di-Pertuan Agong, tindakan tegas yang sama wajar diambil terhadap pemimpin Muslimat PAS Melaka ini kerana kebiadapannya terhadap Sultan Perak sebagai pengajaran kepada semua pihak khususnya PAS. Perbezaan pendapat dan ideologi sewajarnya diraikan dalam masyarakat madani, bukan untuk dijadikan adu domba dan penularan fitnah bagi mengaibkan pihak lawan dan menghasut agar tahap pemusuhan semakin meningkat demi kepentingan peribadi. Paradoknya, ramai Ustaz PAS yang memetik peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung adu domba melalui sabda baginda yang bermaksud fitnah itu sedang tidur, Allah melaknat orang yang mengejutkannya. Riwayat Ar-Rafi'i. Maknanya mereka tahu perbuatan itu dilarang Islam. Mereka bukan jahil tetapi sengaja memanipulasi perkara tertentu termasuk titah sultan. Selepas melakukan perbuatan yang keji, mereka berteriak, kononnya telah dizalimi. Berani sungguh pemimpin PAS. Mereka bukan hanya mengaibkan sesama Islam dan mengesampingkan rukun negara, malah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berani bukan kerana mereka benar, tetapi berani di tempat yang salah dengan menyanggah kebenaran.